Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan Friday kita pada hari ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Terlebih dahulu, unit latihan Hasa UiTM ingin mengucapkan selamat datang kepada penceramah kita pada hari ini, iaitu Puan Alia Amira Yassin, Ketua Jabatan Kerja Sosial Perubatan. Beliau akan menyampaikan taklimat berkaitan pengurusan perkhidmatan Jabatan Kerja Sosial Perubatan. Dan selamat datang juga diucapkan kepada semua staf Hasa UiTM yang sudi meluangkan masa untuk menyertai Friday pada hari ini. Moga taklimat ini dapat memberi maklumat dan bermanfaat kepada semua staf Hasa UiTM. Baiklah, tanpa membuang masa, dijemput Puan Alia untuk menyampaikan taklimat beliau. Sekiranya ada pertanyaan, tuan-puan boleh type di ruangan chat untuk dijawab oleh penceramah kita nanti. Dipersilakan Puan Alia. Terima kasih kepada uh, uh, bahagian pembangunan sumber manusia. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Saya tahu masih awal lagi pukul 9. Kita punya partisipan pun masih 34 orang. Saya tengok sini 34 orang. Okey, tak apa, kita teruskan juga sebab masa yang diberikan oleh saya hanyalah sejam untuk saya cover semuanya. Okey, insyaAllah kita cuba yang terbaik lah. Okey, sebelum saya startkan saya punya nak kata ceramah tu, tak ceramah, lebih kepada perkongsian maklumat berkaitan dengan perkhidmatan di Jabatan Kerja Sosial Perubatan, apa yang kami tawarkan di jabatan kami. Okey, sebelum saya mulakan, saya perkenalkan diri saya dahulu. Mungkin ada staf baru di sini yang masih belum kenal dengan saya. Saya Puan Alia Amira binti Yassin. Boleh panggil saya Puan Alia. Saya merupakan ketua di Jabatan Kerja Sosial Perubatan. Okey, basically kami di Jabatan Kerja Sosial Perubatan JKSP ni masih beroperasi di dua tempat. Di Hospital UiTM, di Hospital Sultan Abdullah ni, Puncak Alam, dan juga masih di PP UiTM Sungai Buloh. Cuma di PP UiTM Sungai Buloh kami masih kita beroperasi hanya sehari dalam seminggu lah. Okay, basically base kami memang di Puncak Alam. Okey, tajuk saya pada hari ini lebih kepada pengurusan perkhidmatan di Jabatan Kerja Sosial Perubatan, apa yang kami buat sebenarnya. Mungkin ramai yang tak berapa faham lagi, mungkin dah pernah dengar apa itu kerja sosial tapi mungkin tak tahu sebenarnya apa yang kerja sosial tu buat. Jadi inilah tujuannya bila kita buat sedikit perkongsian agar masing-masing boleh macam dapatkan input. Okey, input untuk kita ni sepanjang kita berkhidmat di hospital nanti. Okey, next. Okey, pengenalan untuk perkhidmatan untuk pengetahuan semua, perkhidmatan kerja sosial ni dah diperkenalkan lama sebenarnya. Cuma di Malaysia kita punya servis kita masih belum establish macam di negara luar lah. Sebab kita masih belum, atau kita pun masih belum establish lagi kan. Jadi kita tak macam negara-negara maju di luar macam di Amerika dan sebagainya. Fungsi pegawai kerja sosial dia tu sangat meluas. Dia tak tertumpu pada satu tetapan, setting dia banyak, di mana-mana tetapan pun ada. Okey, di sekolah dan sebagainya. Di Malaysia ni di sekolah pegawai kerja sosial masih tak ada lagi lah. Okey, kita nampak pegawai kerja sosialnya di hospital, di Jabatan Kebajikan Masyarakat, di Perkeso. Okey, jadi bila insyaAllah saya difahamkan Akta Kerja Sosial akan disegera ada. Okey, kita masih di peringkat perbualan dan sebagainya, masih belum establish lagi. Bila once kita dah establish, insyaAllah profesi kami akan lebih orang kata lebih profesional lah. Okey, kita akan buat pendaftaran dan sebagainya lah. Kalau untuk kerja sosial perubatan ni, pada tahun 1994, kita dikenali sebagai kebajikan perubatan. Okey, orang memang ingat kerja sosial adalah kebajikan. Okey, memang nampak term tu lebih kurang, tapi sebenarnya ada perbezaan kerja sosial dan juga kebajikan. Okey,
Dan bila kita tengok dari semasa ke semasa tu peranan kerja sosial ni dia makin mencabar dan banyak yang kita tengok pegawai kerja sosial ni buat macam-macam perkara lah. Okey, selari dengan perkembangan kejayaan ni pada tahun 2022, Jabatan Kebajikan Perubatan kita tukar kepada Jabatan Kerja Sosial Perubatan. Sehinggalah kini kita lebih dikenali sebagai Jabatan Kerja Sosial Perubatan. Untuk makluman semua, kita bukan Jabatan Kebajikan. Okey, kita bukan Jabatan Kebajikan, kita Jabatan Kerja Sosial Perubatan. Bila saya tengok ada lagi staf yang buat surat kepada kami pun masih tak guna Kerja Sosial Perubatan. Ada yang Jabatan Sosial, okey, ada yang Jabatan Kebajikan, Unit Kebajikan, okey. Itu saya nak perbetulkan ya. Okey, next. Okey, kalau kita tengok pada 2 April 2012, okey, ini sejarah penubuhan, basically sejarah penubuhan kita di UiTM lah. Okey, kita bermula di kita punya CTC kita, okey, di Sungai Buloh pada 2 April 2012. Unit Kerja Sosial Perubatan UKSP telah wujud di CTC kita, okey. Dan dia diwujudkan sebagai pemudah syarat atau liaison officer dan memberikan perkhidmatan sokongan klinikal pada pesakit dan waris yang memerlukan. Pada 2014, pada unit kerja sosial perubatan UKSP kita tukar kepada bahagian kerja sosial perubatan selaras dengan pertukaran nama Pusat Pengajian Klinikal kepada Pusat Pakar Perubatan UiTM. Okey, dan pada 2020 bila hospital kita mula nak dibina dan sebagainya, kita tukar nama daripada bahagian kerja sosial perubatan, kita pergi ke Jabatan Kerja Sosial Perubatan selaras dengan penubuhan hospital kita di Puncak Alam ni lah. Okey, dan penubuhan pusing perkhidmatan serta sumber manusia. Dulu kami bermula dengan sangat-sangat sedikit. Kita ada beberapa pegawai saja, ada seorang penolong pegawai waktu tu, ada kontrak, dan kita ada beberapa staff yang membantulah, staff pelaksana, dan sehingga kini kita dah ramai lah, dah ada 9 orang. So macam saya cakap tadi, jabatan kita beroperasi di arah 1 PPUiTM, Sungai Buloh, dan arah 1 di Hospital Sultan Abdullah, Puncak Alam. Kalau siapa yang masih tak mengetahui kewujudan kami di arah 1. Kalau turun lift di lift utama yang apa orang panggil lift lobby menara so turun tingkat 1, pandang kanan dah nampak kerja sosial. Okey, kami bersebelahan dengan pejabat polis bantuan lah. Kalau yang tak biasa dengan kami, yang mana yang dah biasa tu mungkin dah pernah datang ke jabatan kami. Okay, next. Okay, ini adalah visi dan misi kami. Visi kita memang nak pastikan keperluan psikososial pesakit, keluarga dan komuniti dipenuhi. Sebab kita nak, sebenarnya satu je, kami punya matlamat, kita nak passion tu daripada tak boleh bekerja, boleh bekerja balik. Daripada tak boleh nak cari rezeki, boleh cari rezeki balik. So kita nak yang terbaik lah dalam hidup dia. So melalui apa? Melalui intervensi yang kami sediakan di Jabatan Kerja Sosial Perubatan. Itulah fungsi kami sebenarnya di sini lah. Okey, kita dan misi kami membuat kemajuan dalam aspek kemanusiaan. Okey, melalui penyampaian perkhidmatan macam saya cakap tadi, daripada segi perkhidmatan terapi sokongan dan juga bantuan praktik, kita nak buat pengembangan profesional juga dan pendidikan berterusan yang berkualiti lah. Okey, next. Okey, ini moto usaha takwa mulia. Slogan kami adalah bersama berdaya upaya. Okey, ini slogan kami. Next. Okey, ini objektif kami menjadi pusat perkhidmatan kerja sosial perubatan yang utama dan berkualiti. Okey, kita nak beri perkhidmatan psikososial kepada pesakit semasa proses pencegahan, rawatan dan pemulihan agar kehidupan pesakit lebih sejahtera. Macam saya cakap tadi, sebab pesakit tu tengah sakit kan, jadi kita perlu bagi intervensi yang bersesuaian dengan keadaan dia lah. Dan kena faham macam mana dia, fungsi dia sebagai pesakit tu macam mana. Okey, kita nak bantu pesakit untuk pulihkan kefungsian sosial mereka. Jadi macam mana daripada dia tak boleh bekerja, dia boleh bekerja. Okey, itu yang kita nak cuba bantu sebenarnya. Okey, memumpuk budaya penyayang dalam menyalurkan perkhidmatan kepada pesakit, ahli keluarga pesakit dan komuniti. Sewaktu kita buat intervensi dengan kita punya pesakit, kita pun nak pupuk budaya penyayang. Maksudnya setiap pegawai kes ke pelaksana staf pelaksana di sini, kita nak pupuk budaya penyayang dalam menyalurkan perkhidmatan kepada pesakit supaya pesakit tu tak rasa burden dan sebagainya lah. Sebab dia dalam keadaan sakit, kita faham dia dalam keadaan sakit, kita kena cuba bantu pesakit jugalah. Okay, next. Okay, ini objektif kualiti. Ini sangat penting kalau untuk pengetahuan semua.
kita akan bagi maklum balas awal yang diambil dalam tempoh 2 hari bekerja dari tarikh rujukan dengan sasaran minima 95%. Okey, 95%. Ini maksudnya bila pegawai perubatan ataupun doktor pakar perubatan yang mohon mendapatkan rujukan daripada kami dengan maklumat yang lengkap, rujukan yang lengkap, kita akan bagi maklum balas awal. Maklum balas awal tu maksudnya kita call ataupun melalui respon dekat sistem Unimax. Okey, itu kena faham ya. Tapi dengan syaratnya adalah dia punya rujukan tu adalah orang kata lengkap. Okey, lengkap. Kalau tak lengkap, memang kita tak kira lah sebenarnya. Dia akan jadi lebih pada 2 hari. Okey, yang keduanya peratusan kes yang dirujuk pada agensi rujukan dalam tempoh 7 hari bekerja. Okey, selesai diuruskan oleh Jabatan Kes Sosial Perubatan dengan sasaran minima 80%. Ini kita punya objektif kualiti kita lah. Okey, next. Okey, ini piagam pelanggan kami. Basically, ini apa yang kita nak. Bukanlah janji kita pada pesakit sebenarnya. Tapi ini yang kita cuba buat untuk pesakit. Kita nak sediakan perkhidmatan yang memenuhi syarat peraturan dan penyampaian yang sedia ada. Okey. Dan bila pegawai kes yang ambil kes tu, dia orang kata dah tertakluk dengan kod etika perkhidmatan Kes Sosial Perubatan Malaysia. Okey. Jadi segala intervensi kita mengikut piawaian yang sedia ada. Okey, pesakit tak perlu risau dan sebagainya lah. Okey. Serta pendidikan yang dijalankan mengikuti garis panduan Akta Malaysia Kesihatan Persekutu 2016 atau 774 yang terkini lah. Next. Okey, kalau semua dapat lihat, ini kita punya carta organisasi kami yang terkini. Okey, kami bermula dengan beberapa orang sahaja. Alhamdulillah sejak daripada 2020 sehingga kini dah 2 tahun kita beroperasi. Dah establish. InsyaAllah kita akan harap tahun-tahun yang akan datang kita akan terima lebih ramai pegawai lah. Okey. Untuk mengetahui semua, saya Jabatan Kes Sosial Perubatan diletakkan di bawah Timbalan Pengarah Sokongan Klinikal Dr. Izzat Ismail. Okey. Saya sebagai Ketua Jabatan, kita ada seorang penolong pendaftar. Okey. Puan Nur Hazim di bawah saya. Okey. Kita ada 3 orang penolong pegawai. Kita ada pegawai eksekutif 2 orang dan juga penolong pegawai sosial perubatan baru lapor diri juga. Kita ada seorang dan kita ada 4 pembantu takbir lah. Okey. Basically ini staff di bawah saya dan boleh call kami kalau ada apa-apa yang kami yang anda semua tak berapa clear dan sebagainya. Staff saya semua sedia membantulah. Okey, insya-Allah kita akan cuba bantu bagi penerangan yang jelas terutamanya kepada doktor kan, specialist dan juga kita punya staff nurse yang mana yang tak berapa clear lagi. Okey, boleh contact kita. InsyaAllah kita akan cuba bantu. Okey, next. Okey, ni saya nak terangkan kita main point kita lah, perkhidmatan utama. Okey, macam saya cakap tadi, untuk pengetahuan semua, kita ada 2 perkhidmatan utama di Jabatan Kerja Sosial Perubatan sebenarnya. Okey, kita ada bantuan praktik dan juga kita ada terapi sokongan. Okey, bantuan praktik ni dia perkhidmatan yang kita bagi dia berbentuk kewangan dan bantuan tu berbentuk fizikal. Okey, dia consist of 2 things ni lah. Bantuan kewangan dan juga bantuan berbentuk fizikal. So bantuan praktik kita ada kat sini kita boleh tengok ada 7 yang kami tawarkan. Dulu kami tak sebanyak inilah bila kita dah start servis kita di UiTM Puncak Alam ni. Okey, kita start untuk expand kita punya servis supaya kita boleh bantu lebih ramai lagi pesakit dan juga waris lah sebenarnya. So basically bantuan utama kita adalah bantuan peralatan perubatan dan ubat khas. Okey, ini memang yang main kita kata servis yang paling banyak kita buat lah sebenarnya untuk sekarang ni. Lepas tu pengesanan waris kita dah start buat juga. Kami ada beberapa kes yang kami bantu untuk cari waris pesakit. Maksudnya pesakit ni tak ada waris bila masuk hospital. Jadi bila dia nak keluar tu agak susah melibatkan undang-undang dan sebagainya. Jadi kami cuba membantu dan kami juga dibantu oleh Jabatan Komunikasi Korporat. Terima kasih daripada Jabatan Komunikasi Korporat yang banyak membantu kami juga. Yang keempat kita ada penempatan institusi. Kalau kita nak tempatkan pesakit yang masuk ke ward kita dan dia sebenarnya tak ada tempat nak tuju ataupun tak ada waris. So dia ada, kita kena tengok tempat mana yang sesuai dengan pesakit tu.
dengan keperluan pesakit tu. Itu pun kerja kami sebenarnya. Itu servis yang kami tawarkan juga. Tapi dia ada syarat-syarat je lah. Sebab tak semua institusi boleh terima pesakit macam tu saja. Jadi kita kena jadi mediator lah kan. Kita kena cakap dengan pusat jagaan, boleh terima ke tak patient macam ni, okay. So itu pegawai kes kami punya intervensi lah sebenarnya. Yang seterusnya kita ada sikit ubat prihatin Hospital Sultan Abdullah UiTS, Supreme. Sekarang dulu kita panggil kat Kuala. Okay, kalau sekarang kita dah dikenali sebagai Supreme. Supreme ni kita bantu pesakit untuk membeli ubat-ubat yang biasalah. Ubat-ubat yang bukan ubat khas. Nanti saya akan terang lebih detail. Kita ada lawatan ke rumah dan kita ada peminjaman peralatan perubatan ni kita dah start daripada tahun lepas. Alhamdulillah dengan sumbangan yang kita terima sejak daripada tahun lepas 2021 sehingga kini, kita boleh bantu banyak sangat pesakit, terutamanya pesakit kronik dan akut untuk meminjam peralatan perubatan, terutamanya kita punya oksigen concentrator dan juga kita punya katil pesakit untuk mereka bawa pulang dalam tempoh tertentu di rumah sebenarnya. So kita bagi secara FOC, free of charge. Kita tak ada letak deposit dan sebagainya lagi. Ini kita punya tujuan utama kita lah bila kita buat bantuan ni. Kita nak pesakit boleh bawa balik untuk dipinjam peralatan tu untuk tempoh yang tertentu yang kita dah benarkan lah. Okay, seterusnya. Okay, kalau boleh lihat di sini. Ini adalah bantuan peralatan perubatan yang dipertimbangkan. Ini adalah contoh-contoh lah sebahagian yang kebiasaan yang kami bantulah. Okey, kalau untuk implant kita boleh tengok kita bantu untuk stand, pacemaker, implantable cardioverter, defibrillator, ICD dan sebagainya. Kita ada mesin, kita ada CPAP mesin, kita ada BPAP mesin dan juga oksigen concentrator. Okey, alat sokongan, kasut khas, kursi roda, tongkat, tangan pasu, kaki pasu yang dibekalkan dan tidak dibekalkan oleh hospital lah. Okey, ubat khas ni ubat khas non-formulary yang dibekalkan tidak dibekalkan oleh pihak hospital. Ini adalah bantuan peralatan perubatan dan ubat khas yang biasanya kami pertimbangkan. Okey, memang kebanyakan yang mohon dengan kami pun masih lagi ni lah bantuan-bantuan macam ni. So biasanya kita akan tengok jugalah bantuan tu macam mana sebab ada syarat dia. Okey, seterusnya. Okey, yang ni yang kami nak bagi tahu. Okey, untuk semua bantuan perubatan yang tidak dipertimbangkan. Okey, cas prosedur rawatan, cas ward, pembayaran ujian-ujian makmal dan diagnostik, bil hospital, bil rawatan susulan, ubat biasa. Ubat biasa ni kita tak bantu kalau untuk pakai di bawah tabung kami. Tabung kebajikan pesakit Hospital Sultan Abdullah. Kita tak akan gunakan peruntukan tu. Kita akan biasanya permohonan ni untuk ubat biasa kita letak di bawah Supreme. Okay, di bawah Supreme kita terima. Alright. Alat pakai buang, disposable item dan consumable item kita tak bantu juga. Okay, rawatan pemudahan estetik yang plastik memang kita tak bantu ya. Cas rawatan masalah kemandulan kita tak bantu juga dan juga kaedah rawatan baru dan belum terbukti keberkesanannya pun kami tidak bantu. Okay, kita tertakluk dengan syarat-syarat ataupun fungsi tabung itu sendiri sebenarnya. Kita tak ada satu dana yang boleh kata boleh cover semua sebab kebanyakan tabung kami, dana-dana di bawah tabung kami hanya membantu peralatan perubatan dan juga ubat khas sahaja. Okey, rawatan-rawatan lain, pesakit dan juga waris perlu usahakan sendirilah untuk bayar. Biasanya kita akan bantu yang untuk peralatan sebab peralatan perubatan biasanya memang sangat mahal ataupun ubat khas memang sangat mahal. Jadi kita bantu yang main peralatan perubatan ataupun ubat khas. Yang biasanya yang macam untuk cas bilik dan sebagainya, deposit ke apa memang kami tak bantulah. Seterusnya. Okey, kita pergi kepada terapi sokongan. Kalau anda semua boleh lihat, kita dah tambah perkhidmatan kita dulu daripada ada beberapa, hanya ada 5 ke 6 macam tu. Sekarang kita dah ada 11 kita punya servis lah di bawah terapi sokongan. Okay? Untuk pengetahuan semua, terapi sokongan ni dia bermaksud perkhidmatan yang kita tawarkan mulai menerusi sokongan emosi, khidmat perundingan dan juga intervensi krisis. Okay? Ini yang ditawarkan oleh pegawai kes kami lah sebenarnya.
Okey, kes-kes ni yang kita maksudkan adalah seperti penyakit akut dan kronik, okey, cubaan bunuh diri, keganasan rumah tangga. Kita bantu juga hamil luar nikah, pengangkatan anak, keganasan seksual, penderaan dan pengabaian kanak-kanak, pesakit terdampar dan terbiar, orang kelainan upaya, HIV positif ataupun AIDS dan ketagihan dadah ataupun alkohol. Okey, semua jenis-jenis kes ni kita bantu sebenarnya. Walaupun kami tak terima lagi, kami hanya setakat ni kita ada terima macam penyakit akut dan kronik paling banyak kita terima. Cubaan bunuh diri pun kita ada terima juga. Keganasan rumah tangga kami masih tak selesai, kami tak ada terima lagi. Okey, hamil luar nikah kami dah terima juga. Yang kami tak terima macam HIV positif kita tak terima lagi. Ketagihan dadah pun kami masih belum terima. Dengan pengangkatan anak kami masih belum terima. Okey, kalau peserta staff di sini yang doktor ke ataupun ni kan yang nak rujuk dengan kami dan tak pasti boleh rujuk ke tak, boleh kontak dengan kita punya staff lah, dengan kaunter kita. Nanti saya akan bagi tahu nombor kaunter untuk tanya kami punya malas lah. Okey, ini adalah kebiasaan kes yang memang kita letakkan di bawah Jabatan Kerja Sosial Perubatan. Okey, inilah sebenarnya intervensi yang kami bantu sebenarnya. Memang kami bantu dan kita cuba beri sokongan yang sebaiknya kepada kami punya pesakit dan juga waris. Tak semestinya pada pesakit saja, kita waris pun kita bantu. Kita bantu untuk nampakkan orang kata bagaimana kita nak selesaikan satu isu tu. Sebab bila kes terapi sokongan ni dia akan kebanyakan akan ambil masa yang lama lah. Dia tak macam bantuan praktik. Okay, sokongan terapi ni kes tu dia banyak sangat kita nak deal dengan dengan institusi, okey, dengan orang perseorangan, kita kena banyak deal dengan banyaklah stakeholder yang kita kena pergi deal kan. Jadi agak ambil masa tapi insya-Allah alhamdulillah setakat ni kita boleh selesaikan dengan baik. Kita boleh terima kes tu dan kita boleh selesaikan setakat ni. Jadi mana-mana yang masih keliru boleh rujuk ke tak boleh rujuk kes ni boleh contact kami punya kaunter lah. Nanti saya akan bagi nombor kaunter ya. Seterusnya, okey, yang ni saya nak maklum lah. Ini adalah orang kata syarat permohonan bantuan di JKSP. Untuk bantuan praktik iaitu bantuan peralatan perubatan, ubat khas dan supreme. Kita utamakan warga negara Malaysia sahaja dahulu. Okey, pesakit miskin dan kurang berkemampuan, keutamaan kita bagi pada Asnaf dan juga B40. Kalau M40 boleh rujuk, tak ada masalah. Kita akan buat pertimbangan. Okey, pertimbangan oleh ketua jabatan, oleh saya dan juga kita punya pegawai kes lah. Pegawai yang kes yang ambil kes tu. Kita akan tengok penilaian sosio-ekonomi dia ataupun bagi psikososial dia macam mana. Kita akan cuba lihat dari semua aspek dan boleh terima ke ataupun tidak boleh terima kes tu. Biasanya kebanyakan kami punya kes pun kita ada je F40 yang kita bantu sebenarnya sebab tanggungan dia sangat-sangat ramai. Kita akan cuba tengok, kita akan cuba buat penilaian balik lah. Tidak mempunyai hutang tertunggak melebihi RM1,000. Ini pertimbangan ketua jabatan ni. Kalau pasien tu melebihi RM1,000, kita akan tengok kes dia untuk kita bantu ke tak. Sebab kebanyakan kes kami, pesakit kami, kebanyakan yang memang berhutang dengan hospital. Okey, memang ada je yang berhutang melebihi RM10,000 pun ada yang kami terima. Maksudnya dia pernah dapatkan bantuan di JKSP dahulu, mungkin 2-3 tahun sebelum tu. Dan hutang tu dia tak bayar lagi. Jadi hutang lapuk. Bila dia mohon pada tahun ni 2022 kita tengok dia masih ada hutang lagi. Perkara macam tu kita akan cuba tengok macam mana lah. Sama ada sebenarnya dia boleh bayar ke tidak boleh bayar, apa yang kita tawarkan dia untuk dia bantu dia juga. Kami tak katalah kami ni macam terus tolak. Kita akan buat penilaian dan kita akan buat pertimbangan. Okey, biasanya kita akan cuba rujuk dia dengan mana-mana sumber kewangan yang boleh bantu dia lah. Okey. Bukan kaki tangan pesara kerajaan. Kita tak bantu sebab nanti saya akan bagi tahu selepas ni ada slide. Kaki tangan dan pesara kerajaan ya, mereka ada saluran mereka tersendiri. Jadi dana kita ni kalau boleh kita nak bantu untuk mereka yang betul-betul tak ada sumber kewangan. Sebab kita tertakluk dengan syarat-syarat pada dana-dana di bawah tabung.
Jadi kami sebagai pemegang amanah di sini, kita cuba patuhilah sebenarnya sebab kita pun ada audit dan sebagainya. Jadi memang kita cuba betul-betul bagi kepada mereka yang benar-benar memerlukan bantuan. Okey. Borang permohonan kena isi lengkap bersama 3 sebut harga yang disahkan oleh pakar perubatan atau pegawai perubatan untuk peralatan perubatan dan ubahas yang menggunakan pembekal luar. Okey. Setakat ni kita dah start pakai sistem Unimax. Kebanyakan bila staff saya buat saringan di tingkat saringan, banyak doktor ataupun spesialis yang upload sebut harga tak ada pengesahan. Jadi kita tak tahu sebenarnya betul ke doktor yang upload, betul ke doktor nak daripada pembekal tu. Okey, ini penting sebab untuk tujuan audit dan sebagainya. Jadi kita tak nak ada isu bila kita luluskan bantuan tapi doktor tak setuju pun untuk pakai pembekal tu. Itu masalah di akhir waktu nanti. Jadi agak sukar. Sebab tu kami minta untuk doktor ataupun pakar sebelum upload sebut harga, pastikan dah dicop, dah diisi maklumat dengan lengkap, ada nama pesakit, okey, barulah upload. Okey, supaya staf kami mudah untuk tengok dah lengkap dan sebagainya. Kita boleh terus bagi respon dengan pesakit untuk kita set hari untuk dia di interview lah oleh pegawai kes macam tu. Satu sebut harga bagi ubat khas yang dibekalkan oleh Jabatan Farmasi. Biasanya kebiasaan bagi doktor-doktor ataupun nurse yang biasa mohon dengan kami, mereka tahu ada satu sebut harga je. Kalau ubat khas tu yang kita nak pakai yang dibekalkan oleh Jabatan Farmasi, hanya ada satu je sebut harga dan perlu tanda tangan daripada kita punya ketua Jabatan Farmasi, Encik Nur Azmi. Okey. Satu sebut harga ubat biasa. Okey, ini di bawah Supreme ya. Sama juga. Dan kelulusan kita bagi hanya satu kali dalam tahun semasa. Okey, peruntukan untuk seorang pesakit adalah 1 tahun, adalah 1 kali dalam masa setahun. Okey, seterusnya. Okey, ini untuk syarat permohonan di bawah pengesanan waris menempati institusi lawatan rumah dan peminjaman peralatan perubatan merupakan warga negara Malaysia dan pemuasatan tetap. Okey, untuk pengetahuan semua, walaupun saya kata warga negara Malaysia je kan, tapi kami di JKSP ni dirujuk juga untuk kes yang bukan pesakit tu bukan warga negara. Kita ada je yang kita bantu sebenarnya. Tapi agak sukarlah bila kita terpaksa berhubung dengan pihak kedutaan dan sebagainya. Itu merupakan satu cabaran untuk pegawai-pegawai di bawah saya. Tapi alhamdulillah kami berjaya juga selesai untuk satu kes. Saya berkongsi dengan semua. Kita ada kes pasien daripada tak silap saya daripada Myanmar yang memang tiada waris dan tiada dokumen perjalanan yang sah untuk datang ke Malaysia. Okey, itu agak sukarlah untuk kami dan kami ambil masa yang lama juga, makan masa berbulan untuk selesaikan kes dia. Dan kita akan tengok pada kami punya ni jugalah macam mana ya. Doktor boleh rujuk tapi kita akan buat penilaian juga. Bukanlah kita kata tak terima, tapi agak sukarlah sebenarnya untuk selesaikan kes yang bukan warga negara ni sebenarnya. Sebab kalau warga negara dia ada dokumen yang sah kan, ada kad pengenalan dan sebagainya, kita boleh cuba bantu. Kita boleh berhubung dengan Jabatan Pendaftaran Negara dan sebagainya dan kita boleh dapatkan input. Tapi kalau bukan warga negara, ada banyak kekangan-kekangan yang kami terpaksa hadapilah dan kita memang bekerjasama dengan pelbagai pihak di hospital juga. Okey, untuk bantu selesaikan satu kes sebenarnya. Okey, seterusnya. Okey, kalau boleh tengok kat sini, ini syarat permohonan bantuan di bawah terapi sokongan. Okey, kalau untuk kes penyakit akut dan kronik warga negara dan bukan warga negara layak mohon tapi tidak melibatkan kos kewangan. Okey, yang tidak melibatkan kos keuangan kami akan bantu sebenarnya. Alright. Selain daripada itu, warga negara ataupun pemuasatan tetap untuk kes-kes yang saya dah highlight kat bawah tu, kalau boleh tengok, kita ada cepat bunuh diri, keganasan rumah tangga, hamil luar nikah, pengangkatan anak, keganasan seksual dan sebagainya lah. Okey, untuk kes-kes ni kebanyakan kita banyak berurusan dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat lah, terutamanya untuk kes-kes perlindungan.
Okey, kanak-kanak. Okey, KRT, kekerasan rumah tangga. Maksud saya, banyak kita berhubung dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk membantu kami. Sebab kita pun dah banyak terima kes apa tu, pengabayan ataupun penderaan kanak-kanak. Ini pun walaupun uh, apa orang kata agak sukar untuk tentukan sama ada dia didera dan sebagainya, tapi kita cuba sehabis baiklah untuk bantu dan kita berjaya untuk dapatkan perlindungan untuk kanak-kanak yang disyaki didera ataupun diabaikan oleh penjaga lah sebenarnya. Dengan bantuan daripada kami punya pegawai pelindung, kita akan hubungi pegawai pelindung dan pegawai pelindung sahajalah yang ada kuasa untuk membenarkan pesakit itu untuk discharge ataupun tidak. Okey, JKSP, pegawai di JKSP tiada kuasa sebab kami bukan pegawai pelindung. Okey, tugasan kami di sini, fungsi kami di sini hanya sebagai mediator. Mediator pada kes tu dan bantu pegawai pelindung. Okey, untuk pesakit, untuk kes-kes yang macam HIV positif, AIDS ni kami masih belum terima lagi lah. Okey, ketagihan darah pun kami masih belum terima lagi. Yang lainnya kebanyakan kami dah ada kes lah. Untuk pengetahuan semua kita dah ada kes sebenarnya. Okey, seterusnya. Okey, ni saya cakap tadi kenapa kita tak bantu apa kaki tangan kerajaan ataupun pesara. Tapi kita tak bantu sebab dia ada kaedah penggunaan pembelanjaan kemudahan. Jabatan di Jabatan Perkhidmatan Awam JPA. Pesakit boleh mohon melalui JPA, melalui Borang Perubatan 1/09 JPA, Borang Pembelanjaan Kemudahan Perubatan di bawah Perkeliling Bilangan 21 tahun 2009. Okey. So biasanya ada kes yang walaupun dia pesara kerajaan, mungkin pencen dia tak banyak. Sebab kita tengok tarikh last dia berkhidmat di grade berapa. Jadi kalau grade dia rendah, pencen dia tak banyak ataupun pencen dia banyak membayar hutang dan sebagainya pun kita akan tengok juga sebenarnya. Kita boleh, kes tu mungkin boleh dipertimbangkan untuk kita bantu. Tapi semuanya melalui penilaian sosio-ekonomi yang dilakukan. Okey, kalau kata kita, kita tak bolehlah kata kita kena kata tak bagi. Kita boleh bagi tapi kena melalui kami punya penilaian sosio-ekonomi sebab pegawai kes di jabatan kami dia tahu apa yang terbaik untuk pesakit, okey, dan bagaimana untuk membantu pesakit menggunakan semua-semua yang ada sebenarnya. Jadi kita akan cuba bantu untuk tunjukkan kepada pesakit dan sebagainya lah. Okey, kebanyakan orang tanya kenapa pesara tak bantu, kenapa kaki tangan kerajaan tak bantu. Sebab ini dah saya cakap, mereka boleh memohon melalui JPA. Okey, konsep JPA memang dia adalah macam konsep macam pay and claim macam tu. Okey, dia kena guna duit dia dan claim macam tu. Dan sebenarnya kami bantu untuk buat konsultasi sebenarnya. Kita ada kes di mana pesakit yang tak tahu nak isi borang, okay? Tak tahu nak macam mana nak prosedur nak dapatkan tantangan dan sebagainya. Kita akan minta pesakit untuk datang ke jabatan kami lah. Biasanya staf saya akan buat konsultasi lah dengan pesakit atau pewaris bagaimana untuk mohon melalui kaedah pembelanjaan kemudahan perubatan. Jadi pesakit akan tahu sebenarnya ada kemudahan perubatan di bawah Perkeliling Bilangan 21 ni. Walaupun macam tu sebab kebanyakan mereka memang tak tahu ada perkeliling ni. Ataupun mereka rasa macam boleh ke pakai, layak ke, tak layak ke kan. Jadi kita akan cuba bantu supaya pesakit atau waris tahu sebenarnya ada lagi kaedah lain mereka boleh gunakan selain pada menggunakan dana di bawah tabung kami lah. Selagi kita boleh bantu pesakit untuk guna kaedah ni, kita akan cuba bantu pesakit juga. Walaupun tak pakai tabung di hospital lah. Okay. Seterusnya. Okay. Yang ni saya nak bagi sedikit orang kata peneguhan lah. Okay. Sebenarnya kami dah start pakai sistem Unimed ni. Kita dah start menggunakan aplikasi sistem Unimed ni sejak tahun lepas. Okay, sejak 1 Mac 2021 lagi. Okay, tapi sehingga kini kami masih lagi terima rujukan secara manual. Okay, ada beberapa jabatan klinikal yang masih pakai borang lagi.
memang ada staff saya letakkan borang di setiap ward ataupun di klinik pakar, tapi kita cuba encourage, cuba galakkan apa doktor, nurse untuk apply pakai sistem Unimed. Sebab apa? Sebab kita dah wajibkan. Diwajibkan dan kita nak memudahkan sebenarnya doktor-doktor buat rujukan. Tak perlulah isi borang dan sebagainya. Just isi dalam sistem dan upload sebuah harga kalau untuk bantuan perubatan. Upload sebuah harga yang dah disahkan, yang ada maklumat lengkap, yang COP semua. Upload dan insyaAllah kita akan terus buat saringan. Saringan akan dilaku setiap hari di jabatan kami sebenarnya. Tiada hari yang kami tak buat saringan. Okay? Kita akan buat saringan tiap-tiap hari untuk pengetahuan semua. Kita ada buat bengkel rujukan Unimax untuk di Jabatan Kesihatan Perubatan. Tak silap saya bulan September ataupun awal bulan 10 hari tu saya tak ingat. Kita ada buat training lah sebenarnya untuk staff nurse, untuk doktor-doktor yang baru yang tak tahu pakai ataupun tak tahu macam mana nak rujuk ke JKSP menggunakan sistem. Okay, kita ada buat latihan hari tu. Kita ada buat bingkil. Jadi kalau ada apa-apa isu berkaitan dengan sistem, boleh kontak dengan pihak infrastruktur, Jabatan Infrastruktur ataupun kami lah. Okay, kita cuba bantulah kalau ada masalah-masalah teknikal sebab kadang-kadang ada masalah teknikal sebenarnya. Okay, jadi kita cuba bantu untuk doktor ataupun staff nurse pakai sistem Unimed memudahkan semua. Okay, dan saringan pun boleh dibuat segera dan kita pun boleh panggil pasien dengan segera untuk dipanggil untuk interview. Jadi intervensi tu taklah lama. Kita pun nak bantu pesakit supaya pesakit boleh cepat dapat rawatan dan sebagainya lah. Okay, manual ni kalau nak tahu kita ada borang warna biru. Itu borang rujukannya. Kalau siapa yang biasa nampak, borang warna biru tu borang rujukan dan borang warna kuning tu adalah borang pengesahan perubatan. Biasanya kita akan kepilkan sekali biru dan kuning. Okay. Yang tu sebenarnya borang di jabatan kami sebenarnya. Okay. Kalau nampak di ward, itu adalah borang rujukan ke jabatan kami. Okay. Cuma saya nak maklumkanlah lagi sekali, saya galakkan untuk semua pakai sistem. Okay. Amat mudah untuk pakai sistem sebenarnya. Kalau tak tahu untuk pakai ke apa, boleh contact kami. InsyaAllah kita akan cuba bantu bimbing siapa-siapa yang masih belum tahu macam mana nak gunakan sistem lah. Okay, seterusnya. Okay, saya nak terangkan sedikit mengenai tabung. Tabung ni kebanyakan ada doktor yang tanya dengan saya, mereka tak berapa faham macam mana fungsi tabung tu. Okay, kenapa pasien ni tak boleh dibantu? Kenapa pasien tu boleh dibantu? Okay, so saya boleh terangkanlah. Okay, tabung ni kita tengok keperluan tabung ni pada prinsipnya adalah mengutamakan keperluan jangka masa pendek, iaitu untuk pesakit yang memerlukan rawatan dan pemulihan dengan keadaan segera dan kecemasan bagi menyelamatkan nyawa pesakit. Bagi bantuan jangka masa panjang, JKSP akan mohon dengan agensi-agensi bantuan perubatan luar. Okey, TKP, tabung kebajikan pesakit ni amat membantu kes-kes yang memerlukan rawatan segera atau kecemasan sebenarnya pada prinsip dia lah. Okey, seterusnya. Okey, ini objektif kami. Untuk membantu memastikan pesakit kurang berkemampuan mendapat rawatan dan pemulihan di hospital, memberikan bantuan dan keperluan rawatan kepada pesakit dalam keadaan segera dengan tempoh kelulusan yang singkat. Okey, memastikan bantuan disalurkan kepada pesakit yang layak melalui penilaian sosioekonomi yang sistematik, komprehensif dan berdasarkan pembuktian. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah syarat umum bantuan di bawah tabung. Kita macam saya cakap tadi, kita utamakan warga negara Malaysia sebenarnya. Okey, warga negara Malaysia, pesakit atau waris perlu membiayai sebahagian kos peralatan perubatan atau ubat khas mengikut kemampuan atau dengan kadar minimum RM100. Sebab apa? Kita tidak ada bantuan penuh untuk satu-satu kes. Alright, kita tak ada bantuan penuh. Okey, dia waris atau pesakit memang perlu keluarkan sedikit wang lah untuk membiayai sebahagian kos rawatan. Biasanya kita akan letak minimum adalah RM100 sahaja. Okay. Penilaian sosioekonomi kena dilakukan oleh pegawai sosial masyarakat, peranan beraftar ataupun pegawai eksekutif di jabatan. Okay. Pesakit kena kemukakan dokumen yang sah
untuk menyokong permohonan bantuan. Bila kami dah buat sesi intervensi, kita akan minta dia submit dokumen, dan dokumen tu perlulah yang lengkap, yang dah disahkan dan lengkap untuk membuktikan dia layak dibantu. Okey, tempoh kelulusan kita bagi adalah 90 hari dari tarikh surat kelulusan yang kami keluarkan. Kalau melebihi 90 hari, pesakit masih lagi tak mendapatkan rawatan, okey, masih lagi tak jalankan prosedur sebagainya, kami akan tutup kes ataupun batalkan. Sebab kita anggap pesakit tak berminat sebenarnya. Okey, kalau doktor perlu untuk lanjutkan rawatan, okey, doktor perlu membuat permohonan kepada kami. Okey, buat rujukan untuk tambahkan tempoh tempoh kelulusan. Okey, biasanya saya akan bagi lagi 30 hari. So jadinya 120 hari lah. Kalau tempoh kelulusan yang maksimum kita akan bagi 4 bulan sebenarnya. Ada tempoh pelanjutan saya akan bagi sebulan lah. Kalau doktor tak buat permohonan kepada kami tak tahu sebenarnya patient tu ada masalah apa dan sebagainya, kenapa masih lagi tak buat, keadaan patient tak stabil ke apa ke kan. Jadi itulah tugas doktor untuk buat rujukan kepada kami untuk tambah lagi tempoh kelulusan. Dan kita akan bagi sebenarnya. Banyak je doktor yang biasa dengan kami, memang kita akan bagi sebulan lagi. Jadi dia akan jadi 120 hari lah. Okey, dah tempoh 120 hari tu memang kami harap patient buat rawatan supaya memudahkan kami untuk audit tabung nanti. Sebab kita nak tengok, sebab kita setiap pesakit tu kita dah log jumlah bantuan yang kita nak bagi. Jadi kalau kita dah log, tiba-tiba dia tak pakai kan sayanglah duit tu sebenarnya. Okey. Memerlukan pegawai perubatan macam saya cakap tadi, kena isi lengkap pengesahan perubatan dan lampirkan sebuah harga. Okey, ini yang saya katakan tadi berulang kali, kalaulah doktor ataupun staff nurse, okey, tak lampirkan sebuah harga yang lengkap, memang kami tidak akan proses. Kita tak akan proses sebab kita tak tahu apa yang doktor nak sebenarnya. Jadi di peringkat kami akan ada kekangan lah. Jadi saya merayu kepada semua doktor yang kalau ada di sini kan, untuk isi lengkap pengesahan perubatan, okey, ada COP, ada tanda tangan, sebuah harga tu mesti ada nama pesakit ya. Kita nak tahu sebuah harga tu untuk pesakit mana. Kita tak nak nanti hantar sebuah harga pesakit lain, mohon pesakit lain. Okey, ataupun langsung tak ada nama pesakit. Biasanya kita akan reject. Kita akan buat memo dan kita akan maklum pada jabatan berkenaan lah ataupun doktor yang buat rujukan tu untuk hantar semula. Okey, sebab kita tak nak ada isu di kemudian hari bila kita luluskan tapi doktor tak nak pakai pembekal tu. Jadi itulah isunya yang kami hadapi sekarang lah. Seterusnya. Okey, ini kita bagi tahu, kita bekalkan peralatan perubatan yang dibekalkan ataupun tidak dibekalkan oleh pihak hospital. Kita bagi bantuan ubat khas juga, dibekalkan dan tidak dibekalkan oleh pihak hospital ya. Seterusnya. Okey, yang ni saya nak terangkan sedikit lah. Kita ada 4 dana utama di bawah tabung. Okey, silap yang tu TKPP UiTM tu yang lama. Saya masih belum betulkan. Di bawah tabung kebajikan pesakit Hospital Sultan Abdullah, kita ada 4. Okey, kita ada tabung kebajikan pesakit Hospital Lembaga Zakat Selangor, TKPH LZS. Kita ada dana daripada tabung kebajikan pesakit Malaysia. Kita ada dana kasih. Dulu dana kasih ni dikenali sebagai dana umum. Tahun ini kita rebrand sikit nama dia supaya lebih komersial lah. Okey, jadi kita namakan dia sebagai dana kasih. Dan yang keempat kita ada dana Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor PKNS. Okey. Seterusnya. Okey, kalau kita tengok ini syarat-syarat yang saya akan terangkan untuk 4 dana tadi. Okey, untuk yang pertama, kita ada dana Lembaga Zakat Selangor, TKPH LZS ni. Okey, tahun lepas Lembaga Zakat Selangor menyumbang kepada hospital kita sebanyak RM250,000. Okey, pada tahun lepas ya, tahun ni kami tak terima lagi. Tahun lepas kita terima RM250,000. Okey, syarat dia adalah mesti beragama Islam lah. Warga negara Malaysia, agama Islam, rakyat negeri Selangor atau bermasyarakat di negeri Selangor sekurang-kurangnya 3 tahun. Okey, kita letakkan situ memang 3 tahun, bukan kita letakkan tapi Lembaga Zakat Selangor yang letakkan.
Okey, syarat dia mesti kena 3 tahun. Kurang pada 3 tahun kita tak terima sebenarnya. Okey. Uh, penduduk tetap ataupun mesti di Negeri Selangor meliputi kes elektif dan segera one off sekali setahun. Contohlah pesakit tu dia dah pakai, kita dah luluskan sekali, contohlah dia buat nak pasang stand kan. Kali kedua tiba-tiba dia nak beli peralatan lain ataupun dia perlukan rawatan lain. Jadi kita takkan luluskan. Okey, sebab kita dah pakai satu kita dah luluskan satu kelulusan untuk dia. Jadi pesakit tu perlu guna sumber luar lah. Biasanya kita akan bantu pesakit untuk hubungkan dia dengan sumber-sumber yang boleh bantu dia sebenarnya. Okey, syarat ni merujuk kepada binaan 2019 oleh Lembaga Zakat Selangor. Okey, seterusnya. Okey, kita ada dana tabung kebajikan Perubatan Malaysia. Kalau siapa yang masih tak tahu, masih tak kenal, dana tabung kebajikan Perubatan Malaysia adalah di bawah kelolaan Persatuan Pegawai Pembangunan Masyarakat Perubatan Malaysia yang kelolakan tabung ni, dan kita ada kedai. Kalau perasan di PPUiTM Sungai Buloh pun kita ada kedai. Dulu kita tutup, lepas tu kita baru je buka balik kedai. Okey, kita ada kedai Hospimat dan lepas tu di Sungai Buloh di level 1 itulah. Di sini kita ada di level 2. Okey, kita dah buka dah kedai Hospimat Shopee. Hasil daripada royalty 5% daripada hasil jualan kedai tu yang kita sumbang kepada tabung kebajikan Perubatan Malaysia ni sebenarnya. Daripada hasil kedai itulah yang sebenarnya membantu pesakit. Kalau staff semua nak tahulah, okey, kita ambil royalty 5% daripada hasil jualan untuk kita bantu pesakit. Dan syarat dia warga negara Malaysia. Okey, ini kita buka pada semua, Muslim ataupun tidak Muslim pun kita boleh pakai dana ni. Kes elektif dan segera. Segera ni kita akan cuba tengok kes ya. Tak semua kes segera yang kita luluskan. Lepas tu kita ada macam biasa juga sama, one off sekali setahun. Ini merujuk kepada prosedur TKPM Pindaan 1/2011. Okey. Yang ni kita pakai royalty 5% ni untuk kita bantu pesakit. Okey, alhamdulillah dana ni pun sebenarnya banyak membantu pesakit-pesakit yang memerlukan rawatan segera juga ada kes. Jadi kita bantu untuk pakai dana ni lah, terutamanya kepada pesakit-pesakit yang bukan Islam. Okey, pesakit Islam kita banyaknya kita akan gunakan dana Lembaga Zakat Selangor. Yang pesakit bukan Islam ni kita akan gunakan dana TKPM. Sebab kalau kita nak pakai dana daripada luar, agak lama untuk dapatkan kelulusan sebenarnya. Okey, seterusnya. Okey, kita ada ni syarat penggunaan dana untuk dana kasih. Ini saya cakap tadi, kalau dahulu, kalau siapa daripada Sungai Buloh boleh tengok tabung kan. Kita ada tabung yang kita letakkan dekat kedai, yang kita letakkan dekat kaunter pendaftaran kat bawah kan. Dulu kita panggil dana umum. Jadi sekarang ni kita komersialkan dia nama dana kasih. Okey, semua kewangan ni adalah sumber perseorangan, peti derma dan sebagainya. Okey. Warga negara Malaysia sahaja. Memang kita tak bagi sumbangan dengan bukan warga negara ya. Kalau dana kasih ni kita memang khaskan untuk warga negara Malaysia. Meliputi kes elektif dan segera one off sekali setahun. Ini merujuk kepada polisi tabung kebajikan pesakit PPUiTM yang dahulu ya. So inilah tabungnya. Kalau dapat lihat gambar kat situ, ini tabung yang saya letakkan di jabatan saya lah. Kalau di kaunter, kalau siapa yang pernah pergi jabatan saya akan dapat tabung ni sebenarnya. InsyaAllah kita akan letakkan lagi banyak tabung di luar. Okey, seterusnya. Okey. Ini syarat penggunaan dana kasih lagi. Tiada kelulusan bantuan penuh diberikan juga. Untuk dana kasih ni, keutamaan kepada pesakit bukan Islam dan Islam yang menetap di luar negeri Selangor. Kenapa kita bagi bukan Islam dan Islam? Sebab pesakit Islam yang bukan di negeri Selangor, kadang-kadang bila ada kes segera, kalau mereka nak rujuk dengan pusat zakat negeri mereka agak lewat, agak ambil masa yang agak lama. Jadi kita akan cuba guna dana kasih ni untuk bantu pesakit Islam yang menetap di luar negeri Selangor dan juga pesakit yang bukan Islam lah. Okey, jenis bantuan yang kita bagi adalah kita utamakan dua ni dulu, peralatan perubatan dan ubat khas. Kalau ada keperluan lain kita akan maklumkan nanti. Okey, untuk keutamaan kami kita akan cover dua perkara ni dululah, peralatan perubatan dan juga ubat khas. Okey, seterusnya. Okey, ini dana daripada PKNS. Okey, kita terima sejak dari 2018, sekali saja kita dah terima.
Selepas tu kita dah tak terima tapi masih ada lagi dana ni ya. Kita ada sedikit lagi dana ni untuk kita habiskan. Rakyat Selangor ataupun Pemasalahan tetap 3 tahun yang beragama Islam. Okey, kes elektif, kes segera, one off. Okey, ini diberikan syarat ni diberikan oleh PKNS sendiri ya, sebab sumber kewangan ni adalah sumber sumbangan wang zakat PKNS sebenarnya. Sebab itu kita bagi kepada rakyat Selangor yang beragama Islam sahaja kita bagi. Yang bukan Islam memang kita tak boleh luluskan pakai dana inilah sebenarnya. Okey, seterusnya. Yang ni saya nak cakap yang macam tadi saya cakap sumbangan dana kasih tu kan. Okey, kita ada dua kaedah sebenarnya. Kita ada dua kaedah untuk pengetahuan semua. Tabung fizikal dana kasih ni kita dah letak di Jabatan Kesusahan Perubatan ada satu. Kedai Hospimat Shopee pun ada satu. Surat utama kita dah letakkan juga. Siapa yang biasa solat di surat utama kita akan nampak kita punya dana kita punya tabung tapi tabung itu tu warna putih. Okey, kita dah letakkan. Kuantum pendaftaran dan pembayaran kita dah letak. Kita boleh letak. Yang ni akan datang kita akan letak kuantum pendaftaran pembayaran, klinik-klinik pakar, klinik warga. Okey, di kedai-kedai pun tak silap saya kita ada letak di, selain pada Hospital Shopee, kita ada letak di 7E dan Richie Amu kalau tak silap saya. Okey, untuk kuantum pendaftaran pembayaran, klinik-klinik pakar dan klinik warga kita akan letak. Jadi kalau mana-mana staff yang nampak tabung ni, kalau ada sumbangan tu boleh terus salurkan kepada tabung ni lah. Okey, tabung ni yang akan kita gunakan untuk bantu pesakit, terutama pesakit bukan Islam dan juga pesakit Islam yang meletak di luar negeri Selangor. Okey, kaedah kedua mulai giving UiTM. Okey, giving UiTM ni kita lancarkan pada 23 Julai hari tu sempena peresmian hospital kita oleh Yang di-Pertuan Agong. Jadi kita lancarkan juga giving UiTM ni. Sumbangan secara terus bolehlah pergi ke laman sesawang giving UiTM ataupun ada di link. Nanti staff saya akan pamerkan link di ruangan chat lah selepas ni. Boleh terus pergi ke link ini untuk menderma. Setakat ni target kita letakkan tu 100,000 untuk dana kasih ni sebenarnya. Tapi kita masih sumbangan baru 2,000 lebih. Yang terkini saya tengok baru 2,000 lebih. Okey, saya mengalu-alukan kepada semua staf-staf hospital untuk membantu pesakit melalui terus kepada ni lah giving UiTM. Kalau rasa macam susah nak nampak tabung ni kat hospital kan, boleh terus pergi ke giving UiTM dan boleh terus menderma di situlah. Kita cuba bantu pesakit kita sehabis baiklah sebenarnya. Okey, seterusnya. Okey. Yang ni kita nak bagi tahulah. Ini yang kalau biasa tengok kita ada buat pemakluman melalui email staff pada awal bulan hari tu. Awal Oktober tak silap saya, kita ada buat pemakluman mengenai kedai Hospimat Shopee. Hospimat Shopee ni kita dah start buka pada bulan tak silap saya Jun atau Julai. Kita dah start buka di Aras 2. Okey, kalau siapa biasa membeli tu dia tahulah Hospimat Shopee ni macam saya cakap tadi dia di bawah Keluluan Persatuan Pegawai Pembangunan Masyarakat Perubatan Malaysia. Okey, di bawah tabung kebajikan Perubatan Malaysia TKPM. Okey, jadi Hospimat Shopee ni di bawah tabung kebajikan Perubatan Malaysia. Royalty kedai yang 5% tu akan masuk ke tabung kebajikan Perubatan Malaysia untuk kita bantu pesakit-pesakit kita. Okey, kami punya kempen sambil membeli sambil menyumbang. Setiap apa yang anda beli di kedai itu sebenarnya membantu pesakit sebenarnya. Sebab kami setiap bulan kita akan tengok report kedai kan untuk kita tengok berapa jumlah yang dia boleh bagi sumbangan kita. Rasanya alhamdulillah memang setahun tu memang kita dapat lah. Memang boleh lah membantu sebenarnya. Sedikit. Kalau makin banyak yang membeli, makin banyaklah sumbangan tu yang kita boleh dapat lah daripada kedai. Okey. Semoga dengan sumbangan anda ni sedikit sebanyak dapat bantu pesakit yang memerlukan bantuan perubatan di hospital ini. Okey, kalau ada apa-apa pertanyaan berkaitan kedai dan sebagainya, boleh hubungi kami juga ya. Okey, seterusnya. Okey, yang saya nak maklumkan, jabatan kami, macam saya sendiri, saya merupakan koordinator untuk sumbangan klinikal hospital di bawah Jabatan Kuasa Sumbangan Hospital. Okey, saya yang menguruskan sumbangan klinikal di hospital kita lah. Okey, kalau ada sesiapa yang nak membuat sumbangan klinikal ataupun menjadi perantara dengan penyumbang, okey, boleh menghubungi saya
untuk bertanyakan prosedur dan sebagainya lah. Okey, kita terima sebarang bentuk sumbangan klinikal, peralatan perubatan, alat pakai buah dan sebagainya. Okey, kena isi borang sumbangan hospital. Boleh didapatkan di jabatan saya ataupun di bahagian pembangunan perniagaan di tingkat 10 di bawah kelolaan Cik Saza sekarang. Okey, dan boleh pergi ke Google site JPSM. Okey, boleh terus download untuk isi. Kalau tak berapa faham untuk isi, boleh contact saya sebenarnya. Boleh contact saya dan kita akan cuba bantu untuk untuk isi borang. Okey, setakat ni kita banyak terima sumbangan daripada luar, terutamanya bila kita buka PVV tahun lepas, Pusat Pemberian Vaksin, memang banyak kita terima oksigen concentrator, kita banyak terima wheelchair kan. Okey, so kalau nak bagi sumbangan, sebelum nak pastikan sumbangan apa yang boleh diberi, boleh kontak saya juga sebab kita ada kaedah untuk pemberian sumbangan klinikal ni sebenarnya. Kita ada tertakluk dengan beberapa prosedur lah. Jadi tak semua sumbangan kita terima macam tu je. Dia ada kaedah juga. Jadi kita akan tengok balik dan kita akan tapis jugalah sumbangan. Biasanya sumbangan yang berbentuk macam kursi roda, macam saya tengok tadi ada gambar ni kan, kursi roda, oksigen concentrator dan katil ni, kami biasanya memang akan bagi sumbangan ni untuk peminjaman peralatan perubatan di hospital. Setiap sumbangan yang anda beri tu kita pulang balik kepada pesakit sebenarnya. So memang pesakit pakai dan alhamdulillah setakat ni memang peminjaman peralatan perubatan di jabatan saya memang sangat-sangat, permohonan ni sangat-sangat banyak. Sentiasa je ada hari-hari pasien yang nak discharge akan buat peminjaman. Kalau mereka perlukan oksigen, memang kita akan bagi pinjam. Walaupun dia pesara kerajaan, walaupun dia kaki tangan kerajaan, kita akan bagi dia buat peminjaman. Okey, pesara kerajaan dengan kaki tangan kerajaan yang memohon untuk bantuan peminjaman peralatan perubatan kita bagi. Kita tak kata kita tak bagilah. Okey, so jangan kalau rasa tak berapa clear lagi, boleh hubungi kami untuk kami jelaskan lah. Okey, boleh buat rujukan dengan kami. Kalau untuk pakai, setakat ni kita ada sumbangan oksigen concentrator 5 liter, kita ada 10 liter dan 15 liter. Okey, kita ada wheelchair juga untuk kita bagi pinjam dan juga katil lah. Okey, yang ni yang kami biasa bagi pinjam untuk 3 barang ni lah. Okey, seterusnya. Okey, saya nak maklum sedikit lah sebelum kita akhiri. Ini agensi bantuan zakat, agensi bantuan luar yang kami selalu berhubung lah, terutamanya Lembaga Zakat Negeri Selangor. Okey, kita berhubung juga dengan TBP KKM, iaitu Tabung Bantuan Perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Setengah doktor bila saya sebut TBP, mereka macam tak tahu TBP tu apa. Okey, untuk pengetahuan semua, TBP ni adalah Tabung Bantuan Perubatan di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia, bukan di bawah KPT. Okey, di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia, saya ulang, di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi peruntukan dia adalah di bawah KKM sebenarnya. Mereka cover bantuan peralatan perubatan ataupun ubat khas ataupun apa-apa bantuan lagi untuk seluruh Malaysia, untuk seluruh hospital di Malaysia. Tak kisah hospital KKM ataupun HPU. Jadi peruntukan untuk KKM ni sangat-sangat, bagi saya sangat-sangat sedikit lah, tak berapa banyak. So sebab tu saya kata agak sukar untuk kita mohon ke TPP sebab ambil masa yang agak lama dan bantuan yang diberikan berdasarkan penilaian sosioekonomi oleh jawatankuasa teknikal mereka juga. Kalau lah pesakit tu kita boleh bantu guna dana kami, dana di bawah JKSP, kita akan cuba bantu. Kalau kita nak refer dekat luar ni, dia akan ambil masa yang agak lama jugalah. Sebab tu TBP KKM ni kebiasaannya kes-kes elektif sahaja mereka terima. Untuk segera agak sukar lah. Okey. Kita rujuk juga dengan Baitul Mal untuk pasien yang daripada wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Baitul Mal alhamdulillah setakat ni memang sangat-sangat membantu. Okey, memang dia akan bantu pesakit-pesakit di bawah di bawah wilayah persekutuan. Okey. Kita ada makna, alhamdulillah makna pun sangat-sangat responsif, memang sangat-sangat membantu juga pesakit-pesakit kanser. Dan kita akan, sampai sekarang kami masih merujuk kepada makna jugalah untuk kes-kes bantuan ubat di bawah onkologi. Yang kelima, Ronald McDonald House Charities untuk pesakit-pesakit yang nak buat baik pulih sumbing. Okey, ini di bawah surgery, plastic surgery dan
dental di bawah Dr. Hazmi. Memang pesakit-pesakit memang kita bantu untuk pesakit kanak-kanak berusia 18 tahun ke bawah sahaja. Okey, Ronald bantu untuk pesakit kanak-kanak di bawah 18 tahun sahaja. Kalau untuk baik Peri Sumbing, kita akan direct dengan Ronald McDonald. Okey, kita ada Yayasan Taiwan Budi Suci Malaysia, kita ada pusat-pusat zakat negeri, kita ada badan-badan bukan kerajaan dan lain-lain agensi bantuan perubatan. Kebanyakan agensi yang memberi bantuan ni hanya fokus untuk bantuan jenis peralatan perubatan dan ubat khas sahaja. Okey, kebanyakan mereka tak bantu untuk ujian makmal, kos prosedur bil hospital, melainkan kecuali pusat zakat lah ataupun lembaga zakat. Macam Selangor, lembaga zakat Selangor, alhamdulillah mereka bantu juga untuk bil. Kita tengok kes juga, kalau ada sokongan daripada Jabatan Kerja Sosial Perubatan, kita akan live dengan Lembaga Zakat Selangor lah untuk bantu pesakit yang ada masalah keberhutangan. Okey, di bawah Asmah Garimin kita akan bantu. Okey, seterusnya. Okey, ini pegawai untuk dihubungi. Saya dan juga saya ada seorang penolong daftar bawah saya, Puan Nur Hazim, boleh kontak kami. Ada nombor kaunter saya 3108 ya. Untuk semua doktor-doktor di luar sana dan juga staff nurse, boleh call kaunter sebab kadang-kadang dalam bilik ni tak dengar kan. Call kaunter, insya-Allah staff saya akan ada yang menjawab, dan inilah untuk bagi penerangan kepada persoalan-persoalan yang tak berapa faham kan. Boleh kontak kami. Nombor kaunter kami 3396-3108 ya. Extension 3108, boleh kontak, dan kami insya-Allah kami akan cuba membantu. Okey, itu sahaja daripada saya. Kalau ada apa-apa persoalan, boleh tanya. Okey, kalau boleh tengok dekat chat tu kan, staff saya dah bagi link. Kalau siapa yang tak pernah tengok kan UiTM Pay ni, untuk giving UiTM ni, boleh tekan untuk tengok berapa tabung yang boleh dibantulah. Ada apa soalan ke? Ataupun saya terus serahkan pada pengunjung? Terima kasih Puan Alia. Kalau kita tengok pada ruangan chat, nampaknya tak ada soalan. Mungkin staf HASA di masa akan datang mungkin ada soalan, mungkin mereka terus direct kepada Jabatan Kerja Sosial. Jadi memandangkan tiada soalan, nampaknya kita akan tamatkan Friday kita pada hari ini. Pihak unit latihan HASA ingin mengucapkan sekejap ada soalan. Sekejap Puan kita tunggu. Baik, dah ada soalan. Sekejap. Kita tunggu soalan daripada Puan Siti Yahaya sekejap ya. Puan Siti kalau nak bertanya soalan guna mic pun boleh, saya dah open. Oh okey, dapat dah. Okey, soalannya adalah untuk ubat pesakit JPA, siapa yang perlu membuat JRN? Adakah unit store atau Jabatan Sosial? Okey, waalaikumsalam daripada Puan Siti Yahya ke ni? Puan Siti Okey, untuk ubat pesakit JPA ni yang membuat JRN ni, unit stok atau Jabatan Sosial, kami sebenarnya memang tak buat JRN. Kita hanya bantu dari segi macam saya cakap tadi, konsultasi sahaja. Okey, pesakit JPA ni memang kita tak uruskan sebenarnya. Kita hanya urus dari segi pengisian borang-borang, ataupun dia dah isi borang, dia perlu dapatkan tanda tangan daripada timbalan pengarah ataupun pengarah untuk dihantar dokumen tu kepada jabatan yang lama untuk buat proses claim. Itu kami bantu sebenarnya untuk dapatkan tanda tangan dan sebagainya.
Okey, yang lain kita sebenarnya kita tak sediakan. Menjawab ke Puan Siti? Macam ni saya cakap sakit kaki tangan kerajaan ni, pesara, memang kita tak, kita hanya okey, GRN ni kalau tak silap saya, daripada bendahari ke kuanta memang kita tak buat. Sebenarnya kami pun kita baru offer untuk buat konsultasi. Sebelum ni memang kita tak buat konsultasi. Sejak tahun lepas bila kita terima banyak sangat permohonan daripada JPA untuk kita uruskan, jadi kita cuba bantu untuk dari segi dokumentasi sahaja. Sejak tahun 2020 tu memang kita tak pernah buat. Memang kita bantu untuk dokumentasi sahaja. Tak silap saya dulu bendahari kot yang buat, tak silap saya. JRM memang kita tak buat. Sebab JPA ni sebab dia tak tertaluk kepada kami punya. So biasanya kita bagi untuk konsultasi je. Kalau tengok mana-mana jabatan kesihatan perubatan di KKM dan di HPU memang mereka tak bantu pun sebenarnya pesakit JPA. Kami bantu. Kerja sosial di HASA bantu. Okey, kalau sebelum ni memang jabatan mana-mana jabatan mereka memang tak ambil langsung untuk buat konsultasi, mereka memang serah bulat-bulat pesakit dan juga waris untuk urus sendiri borang. Mereka memang tak bagi konsultasi, tapi di jabatan kami bila kita dapat banyak respon kan untuk kita bantu sebenarnya. Alhamdulillah kita cuba bantu untuk dapatkan tanda tangan, kita check dokumen, kita tengok bil ubat dan sebagainya lengkap di sign, di endorse oleh bendahari, semua kita cuba bantu yang tu. Okey. Okey. Okey ke positif? Okey, terima kasih. Ada apa-apa lagi ke? Saya rasa kalau mungkin ada yang malu nak tanya kan, yang tak berapa faham. Sebab saya tak pasti kalangan staffnya hari-hari ni banyak kalangan daripada klinika ataupun tidak. Okey. Kalau banyak yang nurse, mungkin boleh contact kami yang mana yang selalu kena buat urusan untuk refer patient untuk bantuan. Boleh contact kami di extension kami lah di Kuantan 3108 ya. InsyaAllah kami cuba bantulah. Baiklah, nampaknya program kita telah sampai ke penghujungnya. Pihak unit latihan HASA ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Alia di atas perkongsian berkenaan proses perkhidmatan di Jabatan Kerja Sosial Perubatan. Moga dengan maklumat dan info yang disampaikan bermanfaat kepada semua staf HASA UiTM. Dan terima kasih juga diucapkan kepada semua staf yang menyertai Friday kita pada hari ini. Pautan jam latihan ada, kejap lagi kita akan share. Kita akan buka dalam 15 minit macam tu untuk key in jam latihan. Baiklah, kita akhiri program ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Terima kasih semua. Terima kasih BPSN sudi jemput saya juga. Okey, terima kasih Puan Alia and the team. Terima kasih semua. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.